wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Okey, jadi pada hari ini kelas online, kelas atas talian, pembelajaran dari rumah yang pertama pada tahun 2021 untuk awak tahun 5 bermula dengan subjek sirah. Pada hari ini kita akan belajar subjek sirah. Jadi siapa yang ada buku teks boleh keluarkan buku teks. Nanti senang kalau nak tanda apa-apa boleh. Kalau awak nak conteng buku awak pun boleh, sebab itu parents awak dah beri. Jadi kalau nak buat nota dekat buku teks awak pun tidak ada masalah, sebab bukan buku pinjaman, buku mak ayah awak beli. Okey. Yang belum sempat ambil buku teks, siapa yang boleh datang sekolah, radius kurang daripada 10 km, datanglah sekolah. InsyaAllah ada cikgu-cikgu awak dekat sekolah. Tapi yang tak ada hari ni tak apa, sebab hari ni saya kongsikan PDF, buku sirah dalam versi PDF. Boleh tengok dekat skrin lah. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 1. Siapa yang tak ada boleh tengok boleh tengok skrin. Dan juga standby, tolong sediakan sekali buku tulis, alat tulis. Siapa ada pensel warna pun sediakan pensel warna, sebab nanti kita ada sedikit latihan lah. Tak ada latihan buat nota. Okey. Sama-sama kita lihat pelajaran pertama sirah. Pelajaran pertama tajuk apa? Jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Okey. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan pengertian jihad dalam Islam. Yang kedua, menyebut jenis-jenis jihad dalam Islam. Yang ketiga, menerangkan hikmah-hikmah jihad dalam Islam. Okey. So bila dah habis pelajaran pertama ni, tiga benda yang awak kena faham dan ingat. Kalau hafal lagi baguslah, ingat lagi baguslah. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga hikmah. Sekali lagi, yang pertama pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga hikmah. Pengertian jihad, jenis jihad dan hikmah jihad. Okey. So kita lihat muka surat 2. Kita ada unit 1, konsep jihad, baca dan fahami. Okey. Kat sini ada pengertian jihad, sama-sama kita lihat. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey. Sekali lagi. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Sekali lagi. Nak pulang banyak kali supaya hafal. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Sekali lagi, jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah
dan menegakkan Islam. Jadi kalau nak mudah hafal, pengertian jihad ni kita potong-potong bagi senang ingat. So potongan yang pertama, jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan. Yang kedua, demi meningkatkan kalimah Allah. Yang ketiga, dan menegakkan Islam. Sekali lagi, jihad mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Sekali lagi, jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, itu pengertian. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey. Kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 3. Tadi dekat muka surat 2 kita ada pengertian jihad. So tadi kita dah ulang pengertian jihad beberapa kali. Ingat lagi tak jihad tu apa? Sekali lagi, last. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. So apa yang awak faham tentang jihad? Jihad tak semestinya berperang sahaja. Jihad ada macam-macam jenis. Antaranya apa? Kita akan lihat pada jenis-jenis jihad pada muka surat seterusnya. Okay? Tengok muka surat 3, unit 2, jenis jihad. Baca dan fahami. Jenis jihad ialah, kita ada berapa jenis ni? 5 jenis. Yang pertama, jihadun nafsi. Siapa yang tak ada buku, saya dah zoomkan ni. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan hasutan syaitan. Yang ketiga, jihadul kuffar, jihad menentang orang kafir. Yang keempat, jihadul murtadin, jihad memerangi golongan murtad. Yang kelima, jihadul munafiqin, jihad menentang orang munafik. Jadi ada berapa jenis jihad? 5. Jadi kena ingatlah 5 jenis jihad ini. Yang pertama, sekali lagi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan hasutan syaitan. Yang ketiga, jihadul kuffar, jihad menentang orang kafir. Yang keempat, jihadul murtadin, jihad memerangi golongan murtad. Yang kelima, jihadul munafiqin, jihad menentang orang kafir. Jadi adakah semua jihad ni kena berperang? Kita tengok jihad yang pertama, jihadun nafsu. Adakah awak berperang dengan nafsu? Awak pegang senjata ke? Jihadus syaitan, macam mana awak nak melawan dengan syaitan? Awak pegang pistol ke? Mestilah tidak. Dia ada cara tertentu. Kita lihat huraiannya pada muka surat yang seterusnya, muka surat 4. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jihadun nafsi ialah jihad menahan keinginan nafsu syahwat yang cenderung melakukan keburukan dan maksiat. Ia merupakan tarbiyah manusia terhadap dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menolak fitnah nafsu dan syahwat daripada melakukan kemungkaran dan maksiat. Okey, boleh faham tak yang ni? Maksudnya jihadun nafsi, jihad melawan nafsu ni macam mana awak nak lawan dengan nafsu? Maksudnya awak tahan keinginan nak buat perkara-perkara buruk, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa.
Kalau awak nampak kawan awak tu, awak macam rasa macam nak kenakan je kawan tu, rasa nak buat dia jatuh tergolek. Itu antara godaan-godaan keinginan melakukan keburukan. Jadi kena tahan diri kita. Ia merupakan tarbiyah manusia. Apa maksud tarbiyah? Tarbiyah ni didikan lah. Jadi perbuatan kita menahan diri tu adalah satu didikan. Kita ajar diri kita supaya mentaati Allah, tidak melakukan perkara buruk, tidak ikut hawa nafsu, tidak melakukan perkara mungkar. Okey. Tengok perenggan yang bawah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni nama nama ulama terdahulu, menyatakan bahawa jihadun nafsi ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian pula. Okey, tak apa, kita lihat. Yang pertama, jihad untuk memahami petunjuk agama dan kebenaran. Okey. Yang kedua, jihadun nafsi. Bahagian yang kedua, jihad untuk mengamalkan petunjuk agama dan kebenaran. Yang pertama tadi nak faham. Jadi kadang-kadang bila kita nak belajar subjek agama kan, kadang-kadang kita rasa macam tak naklah kalau online, nak main je kan. Kita lawan nafsu kita. Kita belajar untuk memahami subjek-subjek agama, petunjuk-petunjuk agama dan kebenaran. Bila dah belajar, bila dah faham, apa yang kita buat, next step adalah jihad untuk mengamalkan. Kita dah tahu apa yang baik, kita usaha untuk amalkan. Kita dah tahu apa yang buruk, kita usaha untuk tinggalkan. Itu yang kedua, mengamalkan petunjuk agama dan kebenaran. Yang ketiga, jihad untuk mengajarkan kepada orang lain petunjuk agama dan kebenaran. Jadi awak dah belajar fiqh, tauhid, akhlak, sirah, apa lagi, bahasa Arab, tajwid. Jadi mana yang sesuai, yang nak ajar dekat adik-beradik awak ke, nak kongsi-kongsi dekat mak ayah awak ke, nak cerita-cerita ke, nak share nak share dekat mak kan. Mak tahu tak, dulu kan cikgu sirah kata cerita pasal Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada nombor 3 lah, jihad untuk mengajarkan orang lain, sama ada kawan-kawan awak, adik-beradik awak ataupun mak ayah awak, family. Okay. Yang keempat, jihad untuk bersabar menghadapi kesulitan dan gangguan ketika berdakwah. Berdakwah ni apa? Berdakwah ni adalah mengajak kepada kebaikan yang apa? Kebaikan yang diredai Allah dan mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya bila kita nak ajak kawan kita buat baik, lepas tu ada ujian. Contoh kawan kita tak nak ikut kita, kita ajak buat baik, dia tak nak ikut. Kita ajak dia solat sebelum PKP lah, ni masa PKP tak ada lah kan. Okey, dia tak nak. Jadi kita kena bersabar, jangan putus asa. Okey, itu antara jihadun nafsu. Okey. Tengok gambar kat bawah tu, gambar orang makan ayam. Jadi salah satunya adalah menahan diri daripada makan berlebihan. Okey. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan hasutan syaitan. Macam mana kita nak melawan hasutan syaitan ni? Kita zoom sikit. Jihadus syaitan ialah jihad melawan syaitan dengan menolak hasutan dan godaan syaitan yang menggalakkan maksiat dan kemungkaran. Macam mana? Macam mana jihad dengan syaitan? Sama macam nafsu. Kalau nafsu tadi tahan diri daripada melakukan keburukan, yang ini melawan hasutan dan godaan syaitan. Dia hampir samalah. Apa beza nafsu dengan syaitan? Syaitan tu lain lah, nafsu tu lain. Okay? Nafsu tu keinginan dalam diri kita. Adapun syaitan ialah satu makhluk Allah yang lain, yang dah diciptakan sebelum terciptanya manusia. Okay? Alright. Jadi jihad melawan syaitan, macam mana kita menolak hasutan dan godaan syaitan yang menggalakkan maksiat dan kemungkaran. Jadi nafsu menggalakkan kita buat maksiat, syaitan pun menggalakkan kita buat maksiat. Jadi kita kena lawan jihad dengan nafsu dan juga lawan jihad dengan syaitan.
ia dicapai dengan merasa takut kepada Allah dan sedar bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Jadi dekat sini dia diterangkan sedikit macam mana antara cara kita nak lawan, kita nak jihad syaitan ni. Kita buat macam mana kita rasa takut. Maksudnya bila kita rasa nak buat keburukan, rasa nak buat kemungkaran, rasa nak buat dosa, kita ingat balik Allah. Rasa takut tak nak buat dosa ni? Rasa takut tak? Dah banyak sangat ke pahala? Yakin sangat ke masuk syurga? Banyak apa? Kita takutlah dengan Allah sebab kita tak tahu kita mati macam mana. Jadi kita kena banyak buat baik, tinggalkan perkara-perkara yang buruk, banyakkan bertaubat jika telah melakukan maksiat ataupun kemungkaran. Okey. Yang ketiga, jihadul kuffar, jihad menentang orang kafir. Inilah. Okey. Jadi adakah kita nak jihad dengan orang kafir ni kena berperang saja? So kita baca dekat sini. Jihad menghadapi orang kafir yang memusuhi dan menentang orang Islam atau menghalang agama Islam ditegakkan. Jadi bukan semua orang kafir yang kita kena jihad, tidak. Hanya sesetengah sahaja, iaitu orang kafir yang memusuhi dan menentang orang Islam atau orang kafir yang menghalang agama Islam ditegakkan. Ia dilaksanakan dengan memerangi mereka walaupun terpaksa berkorban segala yang diperlukan dalam peperangan, sama ada harta atau jiwa. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman permulaan Islam, orang kafir Quraisy dia memusuhi orang Islam, dia mengganggu orang Islam, dia menghalang agama Islam ditegakkan. Jadi orang Islam ketika itu dibenarkan berperang kepada orang kafir yang memusuhi mereka, yang mengganggu mereka, yang datang berperang kepada mereka. Orang Islam dibenarkan mempertahankan diri, berperang semula melawan mereka. Okey. Jadi pada zaman sekarang ni, adakah berperang saja? Tidak. Dia tidak. Ada macam-macam lagi cara. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ni ayat Al-Quran mengenai kebenaran berperang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka, yakni orang Islam yang diperangi itu, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Surah Al-Hajj ayat 39. Okey, itu jihadul kuffar. Jadi bukan semua orang kafir yang kita tentang, hanya orang kafir yang memusuhi, menentang orang Islam dan menghalang agama Islam ditegakkan. Okey, muka surat seterusnya kita ada jihadul murtadin. Jihad memerangi golongan murtad. Al-murtadin, murtad. Kan senang nak ingat. Okey, jihadul murtadin apa dia? Jihad terhadap golongan orang yang keluar Islam. Jadi murtad tu orang Islam, golongan murtad ni adalah orang yang keluar Islam dan menjadi kafir dengan cara, maksudnya macam mana kita nak jihad dengan orang murtad ni? Dengan cara mengemukakan hujah-hujah kebenaran Islam. Okey. Macam mana cara nak berjihad dengan golongan murtad? Highlight sampai ada pensel, gariskan, dengan cara mengemukakan hujah-hujah kebenaran Islam. Boleh yang ni nampak tak? Saya punya pointer dekat skrin. Dengan cara mengemukakan hujah-hujah kebenaran Islam. Highlight yang ni lah. Siapa ada pensel, siapa ada highlight pun boleh guna highlight. Okey, tengok yang bawah. Seorang Islam dikira murtad, dikira keluar daripada Islam apabila melakukan salah satu sebab berikut. Yang pertama, mempersekutukan Allah, sama ada melalui percakapan atau perbuatan.
Mempersekutukan ni apa? Maksudnya mensyirikkan Allah. Dia menganggap terdapat sesuatu yang berkuasa sama level dengan Allah, sama taraf dengan Allah. Itu sesuatu yang syirik lah. Syirik tu mempersekutukan Allah lah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, mengingkari agama Islam dengan mengingkari rukun dan hukum Islam. Saya perasan dekat buku terbitan baru yang 2020 tu, ejaan rukun dia Raf Kaf Nun, betul tak? Saya tak pasti dia itu ejaan baru ke ataupun typo, tapi sebut dia nak cakap tentang rukun lah tu. Nanti saya rujuk baliklah guru Jawi. Saya pun tak pasti. Kalau tak silap masih lagi sama. Kalau ikutkan buku 2019, Ra, Waw, Kaf, Waw, Nun. Yang mana satu Ustaz? Kejap. Ni nombor 3. Mengingkari agama Islam dengan mengingkari, ni dekat sini. Kalau kat buku ni, yang PDF ni 2019 punya, rukun kan, Ra, Waw, Kaf, Waw, Nun. Siapa yang ada buku baru cetakan 2020, mungkin awak akan perasan dia tulis Ra, Kaf, Nun sahaja. Sebutannya rukun lah. Cuma saya tak sure itu sebutan yang baru ataupun typo. Nanti saya tanya balik dengan Ustazah Jawi awak. Okey, yang ketiga, macam mana seorang tu dianggap murtad? Apabila seorang tu meninggalkan solat atau meninggalkan mana-mana rukun Islam kerana meremehkan dan mengingkari kewajipan rukun itu. Dia tak nak solat. Dia kata alah solat je pun, alah puasa je pun, alah zakat je pun. Lepas tu dia tak nak buat solat, dia tak nak puasa, dia tak nak bayar zakat, dia tak nak kumpul duit untuk pergi haji, tak nak usaha untuk pergi haji. Tu hati-hati. Kalau kita jumpa orang macam tu, jangan terus cakap dia murtad, jangan. Kita cuma nasihatkan dia. Moga-moga dia bertaubat kepada Allah SWT. Okey, muka surat 7. Yang terakhir, jihadul munafiqin. Jihad menentang orang kafir. Orang kafir, sorry. Orang munafik. Jihadul munafiqin, jihad menentang orang munafik. Jihad menghadapi orang munafik. Macam mana kita nak jihad dengan orang munafik? Ni kita lihat kat sini. Jihad menghadapi orang munafik adalah dengan lisan, iaitu melalui hujjah yang bernas ke atas mereka serta mencegah daripada sikap kekufuran yang tersembunyi. Sekali lagi, macam mana nak jihad dengan orang munafiki ni? Caranya adalah jihad dengan lisan. Macam mana jihad dengan lisan? Diterangkan melalui hujjah yang bernas. Kita bagi hujjah-hujjah yang bernas. Supaya apa? Mencegah mereka daripada sikap kekufuran yang tersembunyi. Orang munafik ni dia macam mana sebenarnya? Jadi secara umumnya lah, orang munafik ni daripada luaran dia nampak seperti orang yang beriman, tetapi di sebalik, kalau dia duduk seorang-seorang ataupun dengan geng-geng munafik, dia tidak mahu mengikut perintah Allah. Dia komplain lah, dia fake. Allahu'alam. Macam itulah. Okay, munafik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat orang-orang yang munafik. Okey, jadi ada 5 jenis jihad. Ulang semula, 5 jenis jihad. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan hasutan syaitan. Yang ketiga, jihadul kafirin, jihad menentang orang kafir. Yang keempat, jihadul murtadin, jihad menentang orang murtad. Yang kelima, jihadul munafiqin, jihad menentang orang munafik. Ingat balik tak macam mana jihad melawan hawa nafsu? Kita menahan diri daripada melakukan kemungkaran. Macam mana jihad melawan hasutan syaitan? Juga kita menahan diri daripada mengikut hasutan dan godaan syaitan. Bagaimana jihad dengan orang kafir? Jihad orang kafir macam mana? Jihad orang kafir dekat semua orang kafir ke? Bukan, tetapi hanya
kepada orang kafir yang memusuhi, menentang orang Islam atau menghalang agama Islam ditegakkan. Baru kita boleh berjihad dengan berjihad kepada orang kafir. Kalau zaman dahulu, antara cara jihadnya adalah dengan berperanglah. Tapi pada zaman ni kita kemukakan hujah-hujah yang bernas. Okey, yang keempat, jihadul murtadin. Macam mana kita nak berjihad dengan orang yang murtad? Kita berjihad dengan yang tadi saya sudah yang saya suruh highlight tu, iaitu dengan cara mengemukakan hujah-hujah kebenaran Islam. Yang terakhir, jihadul munafikin. Macam mana jihad dengan orang munafik? Jihad secara lisan, iaitu melalui hujah yang bernas. Bagi tahu dalil-dalil Al-Quran kenapa kita kena beriman, sebab kita adalah hamba Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang maha kuasa. Kita dicipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Okey, yang terakhir, hikmah. Ingat tak tadi pada permulaan tadi saya cerita tiga benda penting kita kena ingat: pengertian, jenis dan juga hikmah. Jadi ni yang terakhirlah hikmah jihad. Yang pertama, hikmah ni apa? Hikmah ni adalah kelebihan. Tahu tak kelebihan tu apa? Itu kelebihan lah. Hikmah ataupun kelebihan maksudnya, contoh, kelebihan awak tolong ibu bapa, awak dapat pahala. Hikmah awak tolong ibu bapa, awak dapat pahala. Okey, kelebihan, kebaikan yang awak dapat daripada melakukan sesuatu, itu hikmah. Jadi bila kita berjihad, apa kelebihan jihad? Apa hikmah jihad? Yang pertama, untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Ini antaranya adalah pada jihadul kafirin lah. Pada zaman dahulu, orang-orang Islam dibenarkan berperang dengan orang kafir kerana orang kafir memberi ancaman kepada orang Islam. Jadi dapat mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Itu hikmah jihad dalam konteks jihad peperangan. Yang kedua, memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam. Jadi sama ada jihad secara berperang ke, jihad melawan hawa nafsu ke, jihad dengan orang munafik, orang murtad, kita beri hujah ke, semua itu untuk memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam. Dan yang ketiga, memelihara dan mempertahankan negara Islam. Bezalah agama Islam dengan negara Islam. Okey, boleh. Jadi tiga perkara penting yang perlu awak ingat. Yang pertama, pengertian jihad. Yang kedua, jenis jihad. Yang ketiga, hikmah jihad. Ingat lagi tak pengertian jihad? Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga kekuatan demi meningkatkan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Jenis-jenis jihad: jihadul nafs, jihadul syaitan, jihadul kafirin, jihadul munafiqin dan jihadul murtadin. Kita silap sikit lah turutan, tapi tak kisah. Yang penting awak ingat 5 jenis tersebut. Dan juga hikmah jihad. Hikmah ni awak highlight sikit je yang mana yang penting. Yang kalau awak ingat sikit, awak boleh ingat yang keseluruhan ayat dia. So hikmah yang pertama, mempertahankan diri. Itu hikmah lah. Mempertahankan diri daripada apa? Daripada ancaman musuh. Yang kedua, memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam. Jadi highlightkan memelihara dan juga agama. Memelihara agama Islam. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan negara Islam. Jadi highlightkan memelihara dan highlightkan negara Islam. Jadi yang senang ingat, kita highlightkan lah. So hikmah yang pertama, mempertahankan diri. So pertahankan daripada apa? Ancaman musuh. Yang kedua, memelihara agama Islam. So yang panjangnya, memelihara kebenaran dan kesucian agama Islam. Yang ketiga, memelihara negara Islam. Jadi yang panjangnya, memelihara dan mempertahankan negara Islam. Okey, habis pelajaran pertama. Okey,
tengok sikit dekat muka surat 8. Tahukah anda jihad dalam bentuk peperangan hanya difardukan setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Ingat lagi tak sirah tahun lepas? Ada dakwah secara rahsia, dakwah secara terbuka. Kemudian ada peristiwa hijrah ke Habasyah, ada hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Jadi lepas hijrah ke Madinah, terbentuknya negara Islam, Piagam Madinah. Jadi selepas berhijrah ke Madinah tu barulah diturunkan ayat yang diizinkan peperangan yang kita baca tadilah dekat Jihadul Kafirin tadi. Okey. Tengok gambar burung hantu tu. Amalkan sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara yang tidak baik. Okey, tamat pelajaran pertama. Okey, jadi untuk kerja sekolah kerja sekolah, tak adalah, hari ni tak bagi latihan lah, hari ni kita bagi nota. Jadi saya nak awak semua sediakan buku tulis. Siapa yang tak ada buku tulis, carilah kertas kosong, buatlah nota. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan antara contoh-contoh nota yang saya buat lah. Jadi siapa nak tiru nota yang saya buat, boleh tiru. Saya ada buat nota pakai pensel warna. Apa tujuan warna-warni ni? Supaya mudah ingat. Nanti nak exam, awak sekali baca je tengok. Oh, kalau hijau ini, kuning macam tu lah. Okay, merah macam ni. Dia warna-warna ni antara benda yang membantu untuk awak ingat. Sebab tu buku sekarang nampak dah ada colour. Kalau zaman-zaman dulu bukunya hitam putih. Jadi warna-warni ni agak antara perkara yang membantu, menjadi asbab untuk kita lebih tertarik, kita lebih mudah ingat. Okey, boleh? InsyaAllah. Untuk kerja sekolah tu nanti hantar dekat grup WhatsApp lah, nanti saya maklumkan kemudian. Okey, sekian itu saja. Jangan tutup dulu lah. Boleh tengok next sambungan selepas ni saya akan tunjukkan nota tajuk Jihad Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, jadi macam biasalah nak buat nota ke apa-apa ke dekat buku tulis, kita tulislah hari, nama subjek dan juga tarikh. Okey, lepas tu tulislah tajuk untuk nota yang kita buat. Jadi bila kita buat nota tajuk pertama, tulislah pelajaran pertama, apa tajuk dia, Jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Okay, next, benda pertama yang kita tulis adalah pengertian jihad. Jadi macam tadi saya dah maklumkan, saya dah bagi tahu yang cara senang nak ingat pengertian ni, kita potong kepada 3 bahagian. Jadi nanti awak tengok saya gunakan 3 warna untuk pengertian jihad ni lah, supaya senang untuk hafal nanti.
Okey, selesai tulis pengertian, kita tulis nota yang seterusnya iaitu jenis jihad. Tulislah 5 jenis tu. Ini terpulang ikut awak nak ikut macam mana kreativiti. Macam saya buat ikut numbering. Macam kalau kalau awak nak buat bentuk peterminda ke, bentuk kapal ke, itu terpulang masing-masing ikut kreativiti masing-masing. Ini pun saya gunakan warna untuk setiap jenis jihad supaya senang untuk kita nak hafal nanti. Nanti bila tengok warna coklat, kita ingat. Hari tu saya tulis coklat untuk jihadun nafsu. Saya tulis warna oranye untuk jihadun syaitan dan sebagainya. Macam itulah. Okey, jadi yang terakhir kita buat hikmah jihad. Okey, untuk hikmah jihad ni, kalau awak boleh tengok saya ada pakai pensel warna merah untuk poin yang penting lah. Jadi kalau susah nak ingat panjang-panjang, kita ambil part yang penting tu lah. Contoh mempertahankan diri. Mempertahankan diri daripada apa? Daripada ancaman musuh. Macam itu juga dengan hikmah yang kedua dan yang ketiga. Nanti tengoklah mana yang merah dan mana yang guna pensel. Jadi itu pun kreativiti. Kalau lagi bagus kalau awak warnakan dah supaya mudah awak kenal pasti. Kalau awak nak buat semua pakai pensel fully pun tak ada masalah. Saya tolong mana yang baik sajalah, insya-Allah. Okey, siap dah. Itu saja pengertian, jenis dan hikmah. Next boleh tengok gambar ni lah, boleh pause kalau nak tengok contohnya. Okey. Sekian, Assalamualaikum.